Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung balik kitab kita Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah golongan manusia yang sangat beruntung. Kerana kata Ibnu Hazmin Al-Andalusi, "Law anna ahadakum sajada tula umrihi ma balagha raka'ataini yusallihi as-sahabiyyu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalaulah seseorang itu mampu untuk sujud pada Allah Ta'ala sejak daripada dia lahir, tak angkat-angkat kepala, sujud aja, hebat sujud dia tu, kata Ibnu Hazmin Al-Andalusi, ma balagha raka'ataini yusallihi as-sahabiyyu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan sama nilai seorang sahabat yang yang sujud di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sujud tu tak lama, saja, tapi kualiti sujud tu sangat luar biasa kerana dia sujud di belakang seorang manusia yang sangat hebat. Jadi para sahabat ni tuan-tuan, depa ni dia rasa depa sangat seronok, dalam bahasa kita macam bangga sangatlah kalau pernah duduk dengan Nabi ni. Banyak kita tengok, kita mengaji Syama'il ni macam mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam depa akan ulang cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesan daripada tu para tabi'in ni timbul rasa cemburu dalam hati depa. Depa rasa macam, Allah, cerita Sa'id ampa dengan Nabi macam mana dulu? Cerita Sa'id Nabi suka makan apa? Cerita Sa'id sampai mereka nak tahu. Sebab setiap sahabat ni dia suka nak cerita dekat orang. Sebab Sayyidina Anas kan kita jumpa bab mangkuk yang Nabi SAW guna. Sayyidina Anas ada. Siapa mai pun dia suka tunjuk. Macam cewi lah. Nak tunjuk ni lah mangkuk ni, betul ni, Nabi punya ni. Siapa mai pun dia nak tunjuk benda tu. Bukan dia bangga apa, sebab dia ada benda yang daripada satu manusia yang sangat hebat. Para sahabat tuan-tuan, mereka tak tahu describe Nabi ni dekat kita macam mana. Sebab masa tu tak ada selfie, tak ada gambar, tak ada poster, tak ada Facebook. Jadi kalau ada benda tu mesti dah diletakkan di situ gambar. Tapi tak ada gambar. Sahabat ada satu je elemen yang boleh sampaikan apa benda yang jadi dekat mereka supaya kita tahu, satu je, perantaran bahasa. Melalui bahasa ni mereka boleh cerita dekat kita. Melalui perantaran pertuturan ni mereka boleh cerita dekat kita, macam ni jadi kat Nabi, macam ni jadi kat Nabi. Maka kita sedikit sebanyak bila kita baca kitab-kitab berkaitan dengan Nabi SAW ni, kita dapat sedikit sebanyak gambaran. Sahabat ni cakap macam ni, pengalaman masing-masing mereka kongsi dengan kita. Dan pengalaman yang mereka kongsikan dalam versi riwayat dan hadis itulah yang menjadi panduan untuk kita pada umat akhir zaman. Maka banyak kitab-kitab yang kumpulkan pengalaman peribadi sahabat-sahabat bersama dengan Nabi SAW. Antaranya kitab Syama'il yang kita sedang baca di sini dah beberapa tahun dah kita duk baca tu, antara usaha yang besar yang dibuat oleh Imam Tirmizi lah. Ini bukan satu-satu kitab yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, tak. Banyak, ada Syekh Yusuf Nubhani ada tulis macam-macam lah. Antara yang masyhurnya ni adalah kitab kita. Nanti ada rezeki insya-Allah kita dah habis ni, kita mengaji pula Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa karangan Qadhi Ayat Musa Al-Maliki. Itu pun hebat juga, cerita pasal Rasulullah juga. Okey. Malam ni kita masuk satu bab berkaitan dengan apa? Cara Nabi SAW minum air. Cara Nabi SAW minum air. Masuk hadis yang ke-200, muka surat siapa kitab sama dengan saya cetakkan PTS, muka surat 185. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min ma'i Zamzam wa huwa qa'imun. Kita baca hadis yang kedua, kita gabung 2-3 hadis tu sebab dia ada satu perbahasan di situ. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Aku pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan sambil berdiri dan minum dalam keadaan sambil duduk.
Hadis yang berikutnya, hadis ketiga, sama juga perbahasan dia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qa'imun. Aku menuangkan air Zamzam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minum sambil berdiri. Baik. Daripada 3 hadis ni tuan-tuan, kita dapat beberapa benda lah. Yang pertama adalah harus hukum dia kita minum air dalam keadaan berdiri. Harus hukum dia kita minum air dalam keadaan berdiri. Beberapa hadis yang kita baca tadi, nombor 2 tak utamanya yang kata Abdullah bin Amr, aku pernah lihat Nabi SAW minum dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Kata ulama, hadis-hadis ini menunjukkan libayani jawaz, untuk menunjukkan kata boleh, harus, bukan mesti, harus minum dalam keadaan berdiri. Okey, itu yang pertama. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ada banyak larangan-larangan baginda Nabi SAW supaya kita jangan minum dalam keadaan berdiri, seperti mana yang kita sedia maklum. Contohnya, kata Sayyidina Anas dan Abu Sa'id radhiyallahu an yang menceritakan bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara anisyurbi qa'ima, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah daripada minum dalam keadaan berdiri. Dalam hadis lain kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yashrabanna ahadukum qa'ima, ahadun minkum qa'ima. Jangan salah seorang daripada kamu minum dalam keadaan berdiri. Jadi bila kita nak merge dua-dua hadis tu, ada masa hak Nabi sendiri minum berdiri, ada masa yang kita tengok Nabi tak bagi minum berdiri. Hadis-hadis macam ni apabila kita tak tengok syarah para ahli ulama, maka akan jadi buah, kita katakan bola tanggung untuk geng-geng orientalis dan liberal ni. Mereka kata tengok Nabi ni tak tetap pendirian, tang dia boleh pula minum diri, tang kita tak boleh pula minum diri. Tu. Baik. Yang pertama, hadis-hadis yang mengharuskan minum dalam keadaan berdiri adalah sabit daripada hadis-hadis yang melarang kita minum dalam keadaan berdiri. Kesimpulan dia tuan-tuan, katalah kita boleh minum dalam keadaan berdiri, tetapi lebih utama kita minum dalam keadaan kita duduk. Boleh minum dalam keadaan berdiri, tetapi kita utamakan minum dalam keadaan duduk. Hadis-hadis itu pandangan-pandangan yang menunjukkan bahawa melarang amalan yang sebaik-baiknya, yakni yang terbaik adalah minum sambil duduk. Namun jika seseorang hendak minum dalam keadaan berdiri, katalah ada situasi-situasi, contohnya tempat yang kita nak duduk tu lecah, tempat dalam keadaan tu ada keuzuran dan sebagainya, maka dalam beberapa keadaan diharuskan kita ni minum berdiri. Tapi atas nama adabnya adalah lebih kita utamakan minum dalam keadaan duduk. Sama macam pergi kencing lah. Kencing ni, dia lelaki ni tak utamanya, sunnahnya kita kencing dalam keadaan duduk. Tetapi ada beberapa keadaan, kalau kita tengok Bahrul Mazi sendiri meletakkan syarahan hadis, Nabi SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Sebab beberapa situasi, ada sakit kaki, sakit lutut, tak boleh duduk, kawasan tu sampah, kotor dan sebagainya. Kalau duduk nanti kena kencing percik dan sebagainya. Kalau kita gabung-gabung, kita nampak bahawa keutamaan dan kemuliaan adalah minum dalam keadaan duduk, atau kita bahasakan pitanan, nak buang yang kecil dalam keadaan duduk. Tetapi andai katalah ada emergency dan sebagainya, contoh kita PRNR, kita berhenti, orang ramai, siap tandas tu ada 2 orang, kita tahan sangat dah nak terkencing. Kalau tunggu lagi, mungkin kesihatan jadi susah, ataupun boleh terkencing di kain atau di sekeluar kita. Maka kita pun pergi kencing berdiri dekat tempat orang duk berdiri kencing tu. Ketika itu, saat itu, waktu itu, sebab emergency sangat dah, sebab memang tak mampu nak tunggu dah, boleh, tak apa, kencing di situ. Tapi hari itu, ketika itu, saat itu sahaja. Esok-esok jangan jadikan budaya. Syok pula kencing diri ni, macam boleh usah member sebelah pula tu, macam bagi salam lah, hanya nak merepek gitu. Waktu tu
ada tandas, masuk dalam, itu lebih utama lagi. Contohnya lah. Jadi boleh kalau ada apa-apa, kita katakan apa, situasi-situasi yang kita, nanti kita jumpa beberapa keadaan bagaimana Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nazral Ibn Sabrah radhiyallahu an, katanya utiya Aliun radhiyallahu anhu bikuzin min ma'in wa huwa fi rahbah fa akhadha kaffan min ma'in fa ghasala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masaha wajhahu wa dhira'ihi ra'sahu thumma shariba wa huwa qa'im thumma qala hadha wudu'u man lam yuhdith hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Semasa berada di Rahbah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diberi segayung minuman. Beliau mencedok air itu dengan tangannya, kemudian cuci kedua-dua tangannya, berkumur, memasukkan air dan di hidung ke hidung, menyapu wajah dengan kedua belah tangan sampai ke siku dan kepala. Kemudian beliau meminum air itu sambil berdiri. Sesudah itu katanya, ini adalah cara wuduk bagi mereka yang tidak berhadas. Aku pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian itu. Baik. Dalam hadis ni nak abang kata apa? Nak menegaskan pada kita juga yang kedua, keharusan juga minum dalam keadaan berdiri, di mana para sahabat turut melakukannya. Dan Sayyidina Ali bagi tahu, aku pernah lepas dia ambil wuduk semua, dia minum air tu sikit tapi dalam keadaan berdiri. Dia kata macam nilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air. Maka ulama ambil daripada hadis ni hujah yang kedua, harus dan boleh minum dalam keadaan berdiri, tetapi keutamaan saya abang lagi sekali kat tuan-tuan adalah yang ikut adab yang terbaik dan terbagus, yang termantapnya adalah minum dalam keadaan duduk. Tambah qadiyah kita di sini kan, di Malaysia ni, di mana-mana lah, biasanya kadang-kadang penceramah tu katalah dia tengah ceramah, dia minum dalam keadaan berdiri. Contohnya lah, ataupun dia ada pentas besar tu, dia ceramah kat atas tu, dia pun buah ayam kat dia pun terlupa, dia pun sambil-sambil cakap, terminum. Dia pun minum macam tu lah, teman cakap tu. Kalau ikut hukum dia, boleh lah, tak apa, ustaz tu buat tu tak salah, boleh lah, hujah-hujah kita boleh bawa keluar. Tetapi masyarakat kita di negara kita ni, dia belum merasa biasa, benda tu belum merasa biasa lagi. Sama macam buat apa, Ghadair ni apa, buat dendan. Nabi SAW masuk kota Mekah dalam keadaan berdendan. Rambut Nabi ni ada 4 dendan. Kita baca hadis awal-awal bab dulu kan. Maka boleh, kalau lelaki nak berdendan tu boleh, selagi dia tak nampak macam perempuan. Sikit ada rambut dia berdendan. Nabi SAW berdendan ada 2 sebab. Satu, sebab apa? Satu, disebabkan perjalanan Nabi tu jauh daripada Mekah ke Madinah tu, jalan panjang sangat. Takut rambut Nabi kan dia panjang sikit, jadi Nabi ikat bagi kemas. Tak mau bila sampai 4-5 jam naik unta. Tak payah cerita naik unta lah, kita naik flight pun jadi serabut lah tuan-tuan. Daripada Pulau Pinang naik flight 1-2 jam pergi Sabah, selesa lah kapal terbang. Tak payah kata Air Asia, tuan-tuan naik emas lah, selesa lah kita kata. Tapi bila tuan-tuan turun jadi comot lah kita, comot juga, tidur atas tu jadi berlemuih. Tambah naik unta 4-5 jam, bukan 4-5 jam, berminggu-minggu nak boleh sampai tu. Maka Nabi ikat kekemasan. Yang kedua kata ulama, andai sekiranya ada apa-apa pertumpahan darah dalam perjalanan, ada qati'ut tariq, ada orang nak merompak tengah jalan, tetak tengah belakang tu, maka rambut tu dia boleh jadi sebagai tahanan pada dendanan tu, sebagai tahan tak bagi kena. Adalah sebab-sebab tak utama dia. Jadi bila kita qadiyah kita di sini, keadaan kita, waqi' kita, kebiasaannya, ustaz-ustaz kalau main ceramah ikat rambut sebelah gitu, ada ikat tokcang 2 gitu. Contohnya lah. Jadi orang nampak macam pelik lah juga pelik gitu lah. Maka kita kena ra'i waqi' kita di sini ni. Ra'i waqi' ni maksud dia apa? Suasana kebiasaan masyarakat macam mana. Di samping tu kita kena didik masyarakat pelan-pelan. Biasanya kalau orang tengok kita tengok orang macam tu, apalah dia ni tak ada adab, ustaz saja pergi minum air berdiri pula.
Bolehlah kita baca hadis-hadis kat dia. Kalau orang katalah saya contohnya pergi minum air berdiri, orang mai, ustaz saya tengok apa ustaz minum air berdiri, anak saya pun kata tak ada adab ustaz minum air berdiri macam ni. Maka kita, terima kasih pak cik nasihatkan saya, insya-Allah lepas ni saya tak minum lagi. Cakap tak payah lawan dia, pak cik tahu tak dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ada habang, tak payah buat teruk dengan dia. Tak apalah, dia nasihat kita satu benda yang baiklah, atas nama adab kita terima. Jadi katalah kita contohnya tengok penceramah tu, dia kata okey tak apalah, mungkin dia berpegang dalam keadaan tu, mungkin tak ada kursi, dia nak duduk, dia duduk belakang jauh dan sebagainya. Beberapa keadaan macam tu, hukum dia kalau minum kita tak kata hang masuk neraka sebab minum air berdiri, taklah. Macam tu. Baik, yang seterusnya adalah hadis kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza shariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik nafas sebanyak 3 kali di luar bekas minumannya semasa minum. Beliau berkata, cara ini lebih menyihatkan dan lebih memuaskan. Baik. Dia ada beberapa keadaan bila kita minum air ni. Sama ada saya akan habaq tuan-tuan yang tak boleh. Antara yang boleh tak boleh nah. Yang bolehnya minum air bismillah, alhamdulillah. Angkat bismillah dulu. Dengan tenang, alhamdulillah. Minum lagi bismillah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah 3 kali. Atau syarahan lain menyebut seluruh ayat ni tak dihabiskan sekali, tetapi dihabiskan dalam 3 version. Minum ayat sikit, berhenti dulu, minum ayat sikit, berhenti dulu, minum ayat sikit dulu. Yang tak bolehnya, tuan-tuan buat macam ni. Katalah ni mineral kita beli tu kan, di kedai tu kan. Lagi langgar-langgar tumpah lah mampu. Mineral tu kita buat apa? Minum yang tu. Buk habis satu botol tu. Dilarang dalam syarak. Dan jangan sambil minum sambil bernafas dalam ni. Contohnya kita minum, nafas tu kita buang balik. Sambil minum sambil nafas, sambil minum sambil nafas. Nabi tak bagi bernafas dalam bekas air kita minum tu, jangan nafas dalam tu. Kalau air terlalu panas, jangan ajak anak-anak kita tiup air tu. Biar sat, bagi dia sejuk sikit baru kita minum. Jangan biasakan bernafas, jangan biasakan tiup air. Tiup air yang kita minum tu, maksudnya kita duduk nafas dalam tu, dilarang dalam syarak. Satu. Yang kedua, dilarang maknanya makruh lah minum air macam tu. Kerana bila kita minum air dalam keadaan tenang, tuan-tuan pernah tak bila kita minum air kadang-kadang tak henti, dahaga sangat, kita ambil ais kosong ke botol mineral ke sejuk tu, hak besar tu, minum, kadang-kadang dia jadi sempit dada, jadi sakit dada ke tu, sakit tekak ke tu, kita minum sampai tak henti-henti sangat. Keadaan itu bila kita minum dalam keadaan tenang, sikit macam tu, maka 2 benda apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, cara ini lebih menyihatkan dan lebih memuaskan. Maknanya arwah tu maknanya lebih menghilangkan dahaga dan sihat, dan makanan yang kita makan tu dia cepat hadam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW larang kita, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Jangan hampa minum air sekali hadap je air tu bagi habis terus semua air tu. Jangan minum air sekali hadap habis semua air. Kasyurbil ba'ir, macam unta minum air. Unta ni tuan-tuan, dia ada bonggol di belakang dia tu, jadi dia boleh spare air. Adalah seminggu 2 minggu, tengoklah dia punya posisi, ataupun kita katakan besar. Kalau dia besar, dia boleh simpan 2. Kalau dia ada 2, dia boleh simpan 2. Kalau ada 1, dia simpan 1. Tengoklah besar mana. Jadi dia akan minum air, topak di belakang dia ni, simpan. Jadi bila dia jalan di padang pasir tu, dia tak heran dengan air sebab dia ada spare. Dia macam ada yang kukur dalam badan dia tu. Bila dia mau, dia tekan kat lidah dia turun sikit gitu. Lepas tu dia mau, dia tekan sikit, dia turun. Lama-lama habislah juga bekalan air dia tu. Bila dia dah habis stok air, dia dahaga, jalan kat padang pasir, dia binatang yang kental. Kalau tuan-tuan tengok unta ni, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Hampa perhati tak aku buat unta macam mana? Tuan-tuan kalau tengok, sebab apa unta
Perut dia tinggi, kaki dia panjang gitu. Baru perut dia. Sebab apa? Sebab bila dia jalan dekat padang pasir, jalan sejam, 2 jam, 3 jam, heat atau panas padang pasir tu takkan ganggu perut dia di atas. Sebab dia tinggi. Kalau Allah buat lowered dia macam rabbit, mampu keras dia. Allah maha bijaksana, Allah tak buat dia jenis lowered macam Ferrari gitu. Allah angkat naik atas gitu. Supaya panas tu, haba tu dia tak kena di perut dia tu. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan tengok unta ni, Allah buat mata dia, bulu mata dia bukan macam kita. Bulu mata dia boleh tutup mata dia terus semua. Seluruh mata tu dia boleh tutup. Sebab apa? Sebab protection untuk dia kalau berlaku ribut di padang pasir. Padang pasir ni kadang-kadang dia main ribut. Kita kalau ada pokok ke apa bolehlah selindung. Padang pasir tak ada apa. Unta dia bila jalan-jalan ribut, dia berhenti, dia tutup dia. Macam kereta Batman, tutup semua. Tayar tak nampak, apa tak nampak, tutup terus semua. Dia berdiri, dia tutup tu mata dia gitu. Jadi dia buat muka relax, muka bertakwa gitu, macam tak bersalah gitu. Dah habis semua, dia buka, dia jalan balik. Allah buat dia. Dan belakang Allah buat dia simpan ayak gitu. Dan dia binatang kental. Dia bukan jenis macam kita lah. Tak boleh nasihat sikit, tak boleh tegur sikit, hati tisu, dalam hati ada taman, dalam taman ada tisu, tak apa-apa tu kan. Jenis bukan jenis manja gitu. Hempuk belakang badan dia, berlambak barang, ikat kiri kanan, hang pun duduk atas dia. Kadang-kadang 2 orang duduk atas dia. Dah lah bebanan banyak. Tuan dia pula naik atas dia. Jalan di padang pasir pula. Tak ada apa. Muka dia berjalan gitu. Dia binatang taat yang sangat hebat. Sebab tu Allah perhati kita suruh tengok unta. Unta tuan-tuan, bila dia jalan-jalan, bila dia jalan, stok ayak dia habis. Bila dia sampai untuk top up balik, refill ayak dia dalam badan dia tu, tuan-tuan tengok tak? Baldi, kita kata baldi besar ni, tebuh ayak penuh. Unta besar dia, lidah dia tu, besar ni, lidah dia. Dah dia besar, lidah besar tu, jarang lidah unta besar ni. Dia tak pernah jumpa. Dia besar. Bila dia besar, muka dia main ke situ, dia suar lidah dia tu, dia ambil ayak sebab dia dahaga sangat. Lama dia tak rasa ayak minum tu, dia main kerap. Tuan-tuan tahu baldi tu dia boleh bergerak, kerbuk bergerak tu. Dia contohlah apa yang tengok aku macam unta pula. Contoh. Tak tengok dia ni unta ke apa? Tak, contoh. Bergerak baldi, percik ayak gitu. Dan baldi tu rapat dia minum. Nabi SAW kata, jangan minum ayak macam unta macam tu. Kalau hang dapat ayak, jangan gelojoh, minum ayak pelan-pelan. Jangan pura-pura, tahan lagi, tahan ayak, pura-pura. Yalah dahaga. Tapi bila hang minum ayak macam tu, dia takkan hilang dahaga. Sama macam kita dahaga lah. Kita minum ayak mana, dia tak hilang dahaga. Dia tambah dahaga lagi. Jadi kena minum ayak biasa. Ayak biasa pun ada cara dia. Jangan tuang ayak semua dalam minum tu. Nabi kata, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Jangan hampa minum sekali hadap macam mana unta minum ayak bila dia terlalu dahaga sampai macam tu keadaan dia. Nabi kata jangan macam tu. Walakin ishrabu mathna wa thulatha. Tetapi kalau hampa minum, jadikanlah minuman tu 2 kali atau 3 kali. Hampa minum, berhenti sekat, minum, berhenti sat. Anak-anak lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi ambil dia balik sekolah petang pula, berlemah lari sini, lari sana. Naik kereta tu kita pun belilah ayak sejuk paket dia satu, dia minum ayak tu. Ayak mineral tu, botol kecil tu. Sekali hadap ya, rapat gitu. Kita ajak dia. Abang dengan minum ayak banyak macam tu. Minum ayak pelan-pelan, berhenti sikit. Alhamdulillah. Keluar ni apa, jauhkan dulu. Lepas tu minum ayak balik. Ajak dia pelan-pelan. Wasamu idza antum syaribtum. Dan sebutlah bismillah apabila kamu hendak minum. Wahmadu idza antum rafa'tum. Dan apabila kamu katakanlah alhamdulillah apabila kamu telah selesai. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebut anna Rasulullah SAW kata Sayyidina Abu Hurairah kana yashrabu fi thalathati anfasin idza adna ina'a ila fihi sammallah fa idza akhrahu hamidallah yaf'alu bihi thalatha marratin. Adalah Nabi SAW apabila minum, Nabi akan minum dengan 3 kali nafas.
Semasa baginda dekatkan bekas minuman ke mulutnya, baginda akan sebut nama Allah, bismillah. Dan apabila baginda menjauhkan ayak tu, baginda akan memuji Allah Ta'ala, kata alhamdulillah. Baginda melakukan sedemikian sebanyak 3 kali. Jadi maksud nafas 3 kali ni adalah nafas di luar gelas. Jangan nafas, kita minum 3 kali tapi nafas dalam, tak okey juga. Contohnya, kita minum 3 kali, minum yang kita berhenti, tapi kita tak jauhkan gelas, kita nafas dalam gelas kau, sambung balik. Maknanya gelas tu tak jauh pada mulut. Tak betul juga macam tu. Jauhkan, nafas dulu, masukkan, nafas dulu, masukkan, macam tu. Kata Nabi SAW, apabila seorang daripada kamu minum, jangan bernafas dalam bekas minumannya. Oleh itu, hendaklah apabila dia bernafas selepas meneguk, hendaklah dijauhkan gelas daripada mulut, kemudian barulah bernafas. Kata Nabi SAW, abinil qadaha anfika thumma tanafas. Jauhkan bekas minuman itu daripada mulut kamu, kemudian bernafaslah. Hadis tu daripada kitab ni apa, Imam Muwatta, Imam Malik. Baik. Itu cara kita nak minum air, kerana itu akan lebih menyebabkan hilang dahaga dan lebih sihat lagi lah. Dalam hadis lain menyebut, apabila kamu minum air, kata Nabi SAW, hadis Imam Dailami dalam Musnad Firdaus, apabila kamu minum air, minumlah dengan lembut dan perlahan. Jangan meneguk secara kasar, secara sekaligus tanpa henti hingga kenyang, kerana ia boleh menyebabkan sakit dada. Adalah penyakit-penyakit tambahan lain yang akan mai kalau kita minum air dalam keadaan yang tak kelang kabut macam tu. Baik. Kata Sayyidatina Kabsyah radhiyallahu ta'ala anha, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang atas Ibnu Abbas tu pun sama juga, menafas 2 kali. Jadi kita tengok hadis berikutnya. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Kata Sayyidatina Kabsyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW masuk ke rumahku lalu minum dari qirbah sambil berdiri. Selepas itu aku bangun dan memotongnya. Baik, hadis yang berikutnya sama juga ada cerita tentang kata Sayyidina Anas bin Malik menarik nafas 3 kali pada bekas minumnya. Beliau yakin Nabi SAW juga menarik nafas 3 kali pada bekas minumnya. Tuan-tuan tengok hadis ke-208, sama juga berlaku pada Ummu Sulaim dengan Sayyidatina Kabsyah tadi tu. Dengan Ummu Sulaim, 2 hadis yang lebih kurang sama. Apa dia? Nabi SAW masuk ke rumah mereka, ada satu qirbah yang tergantung. Qirbah tu apa? Qirbah itu adalah satu bekas yang biasanya kadang-kadang diperbuat daripada kulit kambing yang telah dibersihkan dia, dan dia dijahitkan dia punya mulut dia depan tu, dia tarik macam tu, dia boleh jerat untuk simpan air. Macam mana kita simpan air dalam labu sayung tu bagi sejuk air, demikian itulah fungsi qirbah di zaman Nabi SAW. Sebab zaman tu tak ada peti ais dan sebagainya, cara paling baik nak sejukkan air, letak dalam qirbah. Dan bila Nabi SAW masuk ke dalam rumah, qirbah tu tergantung. Bila qirbah tergantung, Nabi buat apa? Nabi tolak qirbah tu dalam keadaan Nabi SAW dalam keadaan berdiri. Nampak? Libayanil jawas, menunjukkan tak apa minum berdiri. Sebab apa? Bekas tu tergantung, nak angkat jadi susah. Nabi minum je dalam keadaan berdiri. Bila Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri, bekas mulut Nabi tu ada dekat qirbah. Bekas minum, bekas kulit kambing tadi tu, buat bekas minuman tu ada tang tu. 2 orang sahabat yang mula ni apa mereka buat? Mereka pergi ambil pisau ke gunting ke, mereka potong kawasan hak ada bekas mulut Nabi tu, mereka ambil, mereka simpan. Bekas tu mereka ambil, mereka simpan. Mereka kata ini bekas ayat liak Nabi, bekas mulut Nabi, aku tak mau share dengan orang. Yang ni eksklusif untuk aku, sebab Nabi main minum rumah aku macam bertuah lah aku. Dia ambil tu, dia simpan untuk diri dia. Daripada hadis ni 2 benda. Satu, boleh minum air dalam keadaan berdiri. Satu lagi, boleh menyimpan athar ataupun ada
kesan-kesan barakah daripada peninggalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berlaku kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi jubah ke, sahabat suka simpan jubah, pinggan, mangkuk, macam-macam lah barang-barang hak Nabi guna ni dia suka simpan, nak ambil keberkatan daripada apa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Keharusan daripada hadis ni juga kita dapat apa? Keharusan simpan kesan-kesan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana amalan tersebut dilakukan oleh para sahabat. Kalau kita telah lihat sebelum ni hadis-hadis yang banyak yang cerita tentang Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pernah simpan bekas-bekas minum dan sebagainya, ini menunjukkan bahawa Sayyidatina Kabsyah dan Ummu Sulaim radhiyallahu an menyimpan mulut qirbah yang pernah diminum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi depa ambil, depa simpanlah. Jadi kesan-kesan peninggalan sejarah ni, sama ada benda tu direct dengan Nabi atau benda tu Nabi pernah pi, Nabi pernah buat, Nabi pernah tinggal di sini. Kesan-kesan sejarah banyak tu yang ada di Mekah dan Madinah lah. Ada yang masih ada yang telah dihilangkan, ada yang telah dipadam dengan alasan bid'ah dan sebagainya. Macam-macam lah kerugian. Antaranya telaga yang jatuh cincin Nabi SAW tu, zaman Sayyidina Osman, kita mengaji bab cincin kan. Cincin tu jatuh, Sayyidina Osman cari ni segala usaha buat cari, tak jumpa cincin tu sampai sudah. Telaga tu tuan-tuan, Bi'ru Aris. Telaga tu ada dekat Masjid Quba. Lama habis zaman semua, orang kan telaga tu masih ada, jadi macam tinggalan sejarah. Jadi orang yang mai ke Mekah, ke Madinah ni, depa buat apa? Oh, tang ni lah hilang cincin Rasulullah SAW. Oh, tak, depa buat apa? Depa pun ambil cincin, depa pergi baling dalam tu. Kalau kita nak berkat, kita kena baling cincin kita. Sama macam cincin Nabi bagi kita, bagi hilang kat cincin kita. Cincin Nabi hilang, hang bagi hilang saya saja ke tu. Pakat buang cincin lah. Siapa main pakat duk buang cincin. Ada satu mana, misalnya ni apa, Bangla ke Pakistan, dia buka kedai cincin kat sebelah. Jadi mereka hak main tengok tu jadi macam satu kewajipan. Kena beli cincin dulu, kena lempak cincin, hak kaya Pak Long tu. Dia buat kaya. Jadi kerajaan Saudi ni, dia tengok karut pokok ni besar dia apa, bid'ah tak bid'ah, dia hilangkan terus benda tu. Sepatutnya janganlah hilangkan terus. Hang boleh buat cermin ke supaya menghalangkan. Safa dan Marwah sekarang ni kan, Bukit Marwah tu orang duk panjat daripada plek, dia berbuh cermin. Jadi kesan tu tak hilang lah. Adalah banyak-banyak kesan-kesan tu dia telah hapus kira lah dengan alasan bid'ah. Orang suka, yalah orang duk cium lah apalah. Biasalah tuan-tuan, kadang-kadang orang tu mereka duduk dekat India ni mana ada kesan tinggalan Islam yang banyak sangat. Sahabat-sahabat dan sebagainya adalah sikit-sikit. Mereka jadi pemain, mereka rasa seronok, mereka pun macam-macam. Alah, cium sini, cium sana lah, tenyeh pipi lah. Saudi tengok karut pokok ni, dia bungkus terus bertepi gitu. Jadi hilang banyak lah. Kalau kita ada, sekarang ni banyak tinggalan-tinggalan sejarah Rasulullah SAW ada dekat Museum Top Kapi. Mereka kata tak bunyi Top Kapi, Top Kapa. Tak tahulah Turki punya ejaan tu. Ada di Turki satu, di Mesir satu, Mekah Madinah berlambak lah. Yang di luar ni, di Mesir ada, di Masjid Husin, macam ada pedang lah, baju lah, apa semua dalam tu. Tapi orang tertentu je boleh masuk. Bukan semua orang boleh masuk dalam tu. Kalau TV3 mai, ada ulama-ulama besar-besar mana ke daripada dunia mana-mana mai ke, yang tu misalnya dia akan buka lah. Dekat kita ada buat ensem saja, ada pergi sengih tu, dia tak layan ke tu, dia tak. Sebab banyak orang tak kira dia nak curi buat lari ke apa ke kan, akan beli arak ke tu, jadi dia tak buat. Dan hadis yang terakhir dalam bab inilah kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'ima, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Jadi kesimpulan daripada bab ni apa yang kita boleh habaq dekat tuan-tuan, ada 4 benda lah.
Pertama, harus minum dalam keadaan berdiri. Namun menurut ulama, yang terbaik, yang paling afdal adalah minum dalam keadaan duduk. Kecuali jika tidak dapat dielakkan, bolehlah kita berdiri. Kerana terdapat hadis yang melarang minum secara berdiri. Menurut ulama, jangan tu bukanlah larangan haram masuk neraka sama level dengan arak, zina, judi, tak. Level dia adalah makruh. Tetapi atas nama takdib atau larangan adabnya tu lebih diutamakan supaya kita minum dalam keadaan duduk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah galakkan supaya kalau kita minum air tu minum dalam keadaan yang tenang, minum dalam keadaan pelan-pelan, minum dalam keadaan yang tidak gelojoh dan tidak keloloh lah, orang kita kata. 3 kali tegukan, dengan setiap tegukan diiringi dengan nafas di luar dengan menyebut bismillah dan alhamdulillah. Yang ketiga, harus untuk minum terus daripada mulut cerek tadi tu. Kan Nabi minum terus gitu tu, daripada bekas tu minum terus. Namun yang terbaik adalah tuang dulu dalam bekas, kemudian barulah minum. Nak minum direct macam tu pun boleh. Paling bagus macam kita buat di sini kan, tak minum terus daripada ni. Ambil ni, tuang dulu, baru minum dalam tu. Yang kata minum dalam ni terus boleh tak? Boleh. Tadi hak Nabi minum qirbah dalam keadaan tu, direct daripada bekas dia. Cuma yang tu susah nak bawa turun. Kita ais kosong kat rumah kita tu kan, contoh kan, kita nak minum, bawa dalam bekas satu baru minum. Yang keempat, harus menyimpan kesan-kesan peninggalan baginda Nabi SAW. Dia tak jadi bid'ah. Nabi tak buat sebab Nabi tak pernah simpan. Alah, Nabi dah meninggal, macam mana Nabi nak simpan? Maka orang lepas tu simpan, jaga, tak salah. Sebab banyak sahabat-sahabat yang besar-besar, mereka ni buat, tujuan dia nak ambil keberkatan daripada barangan-barangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah nanti kita akan masuk dalam bab berkaitan dengan wangian, minyak wangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan-tuan, dia memang wangi lah, wangi original. Peluh Nabi ni, peluh tu dia wangi. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ya'rifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tibi rihihi. Kami mengenali Nabi nak mai ni dengan satu bau yang istimewa yang ada dekat diri dia. Katalah kita semua duduk kat sini, katalah contoh Nabi mai kat pagar besar tu. Di situ, kita di sini boleh bau dah. Sayyidina Anas bin Malik kata, kami sahabat duk relax-relax macam tu, kami tahu Nabi nak mai dah. Sebab kami tahu ada satu bau. Bau tu memang yang istimewa sangat. Orang tak pernah dapat. Peluh tu. Ummu Sulaim, Nabi SAW pernah rehat tengah hari kat rumah dia. Peluh Nabi tu melekat dekat tikar, dekat anyaman ni apa, daun-daun tamar, kulit tamar tu. Nabi tidur atas bekas tu. Sayyidatina Ummu Sulaim buat apa? Dia ambil bekas, dia ambil peluh Nabi tu, buat macam minyak atar, simpan kat rumah dia. Dia kata ni specialnya minyak wangi ni, takkan hilang bau dia ni. Special sebab Nabi ni dia original, Nabi ni memang bau wangi. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, original Nabi ni adalah wangi. Tuan-tuan tahu tak, ada saya tak ingat lambat ni ada Sayyidina Zahir tak? Al tabaina ada Umar Khalid. Sayyidina tak ada, Sayyidina Zahir. Ada satu orang sahabat Nabi nama dia Sayyidina Zahir. Zahir ni dia macam utopia punya geng lah, macam Sayyidina Bilal, kulit hitam, tak kaya mana, biasa berniaga, kalau bahasa kita berniaga pasal malam bokain gitu, berniaga macam berniaga rock tau, skru lama, hak frame lama, gambar hak jenis kasut leleng tu, berniaga biasa-biasa lah. Satu hari Nabi main kat dia, Nabi suka melawak dengan dia. Dia kalau main, daripada main ziarah Nabi, dia suka bawa macam-macam benda bagi kat Nabi ni. Dan bila dia balik, Nabi pula bagi kat dia macam-macam benda. Nabi kata, dia ni macam, dia macam kampung lah untuk kita. Dia bila main, dia bawa main barang-barang kampung kat kita. Kita rasa macam duduk di kampung. Padahal Nabi, maka dia nak balik, Nabi suka tukar-tukar. Macam Nabi baiklah dengan dia. Satu hari, dia berniaga, pasal malam macam tu dia berniaga. Nabi pergi belakang dia, Nabi tutup mata dia. Nabi kata, Nabi melawak. Ma, siapa nak beli hamba, murah-murah, melawak.
Tuan-tuan boleh bayang, pemimpin negara pergi melawak dengan dia tu kat pasar malam tu, tutup mata. Perdana Menteri kata tu lah, tapi melawak oleh tu di pasar malam. Sayyidina Zahir duduk di situ, tahu dia kata apa? Siapalah nak beli saya ni? Saya ni tak ada nilai, miskin. Siapa nak beli? Siapalah nak beli saya, wahai Rasulullah? Dia cakap macam tu. Nabi kata, lakin anta indallahi laisa bikasidin ya Zahir, lakin indallahi anta ghalim. Wahai Zahir, hang jangan cakap macam tu. Hang di sisi Allah sangat berharga dan sangat mulia. Nabi cakap macam tu dengan dia. Orang tanya kat Zahir, Nabi SAW mai daripada belakang, tutup mata hang. Macam mana hang tahu yang tu Rasulullah? Dia kata ada dua. Aku cepat aku boleh detect kata dia tu Rasulullah SAW kerana dua benda. Satu, lembutnya tangan Nabi SAW lebih daripada sutera. Aku tak pernah jumpa tangan manusia sangat lembut macam tu. Bila dia letak tu, aku rasa macam, kalau bahasa kita, rasa macam sponge letak kat situ, rasa macam tenang sangat. Yang kedua, aku boleh bau ni, hidung aku boleh bau tangan Nabi ni, ada satu bau, dan aku tahu tu bau Nabi sahaja. Orang lain takkan boleh share dengan apa? Dengan bau kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yatim tuan-tuan, anak-anak yatim bila depa balik mai pi kat rumah kafalah, tempat jaga depa tu, makcik-makcik yang jaga depa kan, peluk depa, depa cium kepala budak-budak tu, depa kata, depa pegang bau budak tu, depa kata, "Hang pi jumpa Nabi ke tadi?" Dia kata, "Ha, macam mana makcik tahu?" Sebab Nabi ni budaya, Nabi suka sapu kepala anak yatim. Dan peluh dan wangian yang ada dekat Nabi tu lekat kat kepala anak-anak yatim ni. Bila budak-budak ni balik mai kat penjaga mereka tu, bila penjaga mereka peluk mereka, sayang mereka, bau di kepala mereka, mereka cepat boleh tahu dah, ni bau Nabi ni, bukan orang lain. Dalam keadaan Nabi SAW ni, azan dah itu? Azan dah? Okey. Dalam keadaan Nabi SAW wangi ni pun, Nabi ada juga bekas wangi. Yang tu trailer lah, gambar tak keluar lagi, gambar bulan depan. Tu baru perangat supaya mai bulan depan nak dengar cerita bab baru pula berkaitan dengan tajuk kita adalah wangian baginda Nabi SAW. Kesimpulan bab tu nanti kita mengaji, kita bagi adalah satu minyak wangi untuk kita, mai semayang kongkong kita boleh pakai minyak wangi. Nanti kita cerita panjang lah bab minyak wangi tu. Okey, insyaAllah tuan-tuan, kita sampai di sini saja dulu program kita. InsyaAllah tak ada rezeki, kita akan jumpa pada bulan hadapan nantilah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.